Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga pelajar-pelajar sekalian berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, Alhamdulillah, pertama kali Ustaz mengucapkan syukur Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk kita nak belajar secara PDPR. Alhamdulillah, terima kasih kepada pelajar-pelajar sekalian kerana sudi masuk ke kelas Ustaz. Kita akan teruskan belajar kita hari ini, iaitu tajuk yang kita akan belajar ini berkaitan dengan pelajaran yang ke-26, iaitu muliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Kita tahu setiap murid sekalian masih ada lagi ibu bapa. Dalil nakli, iaitu kewajipan kita beradab kepada ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Surah An-Nisa, itu surah yang keempat, ayat 36. Maksud, hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri. Dalil hadis. Daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, Radha Rabbi fi ridal walid wa saqatul Rabbi fi saqatil walid. Wa saqatul Rabbi fi saqatil walid. Yang bermaksud, redha Tuhan, itu Allah SWT, terletak pada redha ibu bapa, dan kemurkaan Tuhan, itu Allah SWT, terletak pada kemarahan ibu bapa. Ini penting kan? Hadis ini adalah diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Redha Tuhan, itu Allah SWT, terletak pada redha ibu bapa. Bermaksud, kalau ibu bapa kata redha, maka Allah juga akan redha. Tetapi kalau kemurkaan Allah murka sekiranya kemarahan ibu bapa. Jadi kita kena jaga ibu bapa kita supaya ibu bapa kita ini tak marah kita. Supaya apa kena tak marah? Supaya kita nak Allah redha dengan kita. Cara beradab kepada bapa dan keluarga. Terdapat 3 cara. Terdapat 3 cara kalau kita nak beradab dengan ibu bapa. Yang pertama, melalui hati. Dalam hati kita ni. Macam mana kita nak menjaga adab kita melalui hati? Pertama, kita menjaga hati ibu bapa kita. Macam hadis cakap tadi lah. Macam mana kita nak jaga hati? Kita minta tolong, kita tolong ibu bapa kita, bagi dia gembira, kita buat baik. Macam pelajar-pelajar sekalian ni belajar dalam Google Meet ni belajar secara dalam talian ni, menyebabkan mak ayah kita tengok, anak aku sekarang ni tengah belajar, jadi dia akan rasa seronok. Itu kita jaga hati ibu bapa. Buat apa yang dia suruh. Jangan buat apa yang dia larang. Kedua, hormat menghormati antara ahli keluarga. Dengan adik-beradik kita kena jaga hati. Kita jangan buat bagi dia bergaduh. Kita buat bergaduh. Supaya kalau kita tak bergaduh, mak ayah kita pun akan seronok. Tenang dia. Yang kedua, tadi kita jaga melalui hati. Kedua, percakapan. Percakapan ni melalui mulut ni. Percakapan. Yang pertama, bersopan
santun. Cakap dengan ibu bapa, kita perlu bersopan santun. Cakap dengan elok, lemah lembut. Okey, jangan tinggikan suara. Okey. Kedua, tidak melawan cakap ibu bapa. Apa yang mak ayah kita suruh, okey, mak kita suruh ataupun ayah kita suruh, kita cuba buat. Okey, kalau kita tak boleh buat, kita cakap dia elok. Mak, ayah, okey, saya tak boleh nak buat ni. Okey, sebagai contoh. Cakap elok-elok kalau tak dapat. Jangan melawan. Ketiga, suara lembut. Suara lembut tu macam mana? Okey, bila kita cakap tersebut, suara kita kena rendah sikit. Jangan cakap kuat. Tak nak lah. Apa suruh ni? Tak boleh macam tu. Okey, seterusnya. Melalui tingkah laku. Tingkah laku ni bermaksud apa? Di sudut perbuatan. Okey. Jadi, kita tengok. Macam mana? Selalu menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. Kalau kita duduk berada di jauh, kita mungkin mak kita berada di macam kata apa? Macam saya lah kan. Macam saya mak saya berada di utara. Jadi saya kena balik ke utara untuk melihat mak ayah saya. Okey. Kalau murid-murid sekarang mungkin ada yang duduk dekat-dekat dengan sekolah. Okey, mungkin mak dia duduk dekat mana? Mungkin dekat Kulai ke, kan? Jadi cuti saja baliklah. Okey. Ataupun kalau tak boleh balik macam mana? Duduk dekat taman tersebut, ada telefon. Okey, cuba telefon mak ayah. Tanya khabar paling kurang. Okey, yang kedua, jaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa. Okey. Maksud apa maksudnya jaga hubungan baik ni? Maksudnya kalau mak ayah kita ni kan ada kawan-kawan. Okey, bila dia datang rumah ataupun jumpa dekat kedai makan ke atau dekat mana-mana, cakap dengan lemah lembut. Okey. Jangan kita buat mak ayah kita jumpa rakan kawan-kawan dia, kita pula buat hal kita. Okey, buat hal kita. Kalau buat hal kita yang tak memalukan mak ayah tak apa. Ni main-main okey, sehingga kan terganggu ataupun menyebabkan kawan mak kita tu semua faham maksud saya kan? Kita kena jaga adab. Okey, supaya mak kita pun akan rasa tenang. Okey, dia pun akan rasa gembira. Okey. Ketiga, merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit dan tua. Okey, kalau mak ayah kita dah tua, kalau sakit, kita kena wajib atas kita sebagai anak kena jaga. Dan yang last sekali, memberi nafkah. Apa maksud beri nafkah ni? Kita tolong mak ayah kita. Okey, bagi duit dia. Kalau mak ayah kita nak makan ke apa kan, cari nak dapat duit, kita akan bagi duit. Okey. Bukan dekat duit je, bagi perubatan, bantu dia. Okey. Itu maksudnya beri nafkah. Kasih sayang. Okey. Tanya khabar tu pun dah kena nafkah juga. Okey. Okey. Kepentingan beradab kepada ibu bapa. Penting macam mana? Apa kepentingan kita ni jaga betul-betul ibu bapa dan keluarga? Yang pertama sekali, melaksanakan perintah Allah SWT. Sebab Allah suruh. Allah dan Rasul suruh kita menjaga adab kepada mak dan ayah kita. Yang kedua, membina kewibawaan diri. Okey. Yang ketiga, menjadi contoh tauladan. Yang keempat, membina keluarga bahagia. Itulah sebab kenapa kita perlu beradab kepada ibu bapa, supaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang salah satunya menjadi keluarga yang bahagia. Okey. Boleh faham kan? Okey, seterusnya kita tengok pula punca penderhakaan. Kita biasa dengar penderhakaan. Bila penderhaka ni maksudnya anak tak dengar cakap mak bapak, ada macam-macam. Okey. Kenapa berlakunya penderhakaan kepada ibu bapa ni? Yang pertama, kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Maksudnya anak tu dia tak kira, dia pentingkan diri sendiri. Dia rasa aku je betul, mak aku semua salah. Jadi mak dia suruh apa-apa, dia pun tak nak. Itulah menyebabkan dia boleh menjadi salah faham. Sebab itu dia boleh menangking. Dia tak tahu. Okey. Kalau buat baik nama ayah ni, apa kesan dia? Okey. Macam kita dah baca hadis tadi kan. Okey. Kalau mak ayah kita murka, maka Allah pun akan
murka pada kita. Okey. Kalau dia sebab tu dah kurang penghayatan agama menyebabkan salah satunya punca daripada terjadinya antara pendahakaan kepada ibu bapa. Yang kedua, kurang menghayati pengajaran agama di sekolah. Okey, yang tadi yang pertama ni kurang penghayatan agama dalam kehidupan seharian. Kedua, kurang menghayati pengajaran agama di sekolah. Pergi sekolah waktu belajar, dia buat tidur, buat tak dengar. Okey, itu contoh sajalah. Okey, yang ada yang ikut sekarang yang saya ni maksudnya yang kedua ni tak ada. Sebab apa? Dia kan waktu pendidikan Islam ni, okey, belajar sekalian dengar dan cuba belajar kan. Okey, jadi yang kedua alhamdulillah sebagai yang ikut ni menjadi anak-anak yang soleh. Okey, yang ketiga, terpengaruh dengan rakan yang negatif. Sebab tu kita kata Ustaz cakap dulu, kalau kita nak kawan tu kita tengok kawan juga. Okey ya. Ada kawan yang kita ingat ada unsur-unsur negatif, kita cuba betulkan dulu. Kalau kita tak boleh betulkan kawan kita elak. Bahaya. Okey ya. Takut-takut kita lah yang melarat. Tapi kita kena berdoalah pada Allah Subhanahu Taala agar rakan kita tersebut boleh berubah insya-Allah. Okey, ini antara 3 punca kenapa anak-anak ni mendahaka kepada ibu bapa. Ni kena ingat. Ya. Okey, apa akibatnya kalau kita mendahaka kepada ibu bapa ni? Okey, ya, akibat tidak beradab kepada ibu bapa. Terbahagi bertiga. Yang pertama, kesan terhadap individu, okey, kepada masyarakat dan kepada negara. 3 ni. Okey, dalam periksa kita tengok soalan tersebut, kalau tanya akibat terhadap individu, kita akan jawab terhadap individu. Kalau soalan tersebut ditanya berkaitan dengan masyarakat. Kalau tentang negara, kita akan jawab dengan negara. Okey, individu ni, jawapan dalam individu ni, kita tengok yang dalam diri kita je. Okey, apa pada diri kita? Maksudnya tidak berlibat dengan orang luar. Contohnya, kalaulah tidak beradab, akibat tidak beradab kepada ibu bapa secara individu. Kita tengok diri kita ni. Okey, apa akan jadi pada diri kita? Pertama, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah murka pada kita. Okey, kedua, disisih ibu bapa dan keluarga. Mak ayah kita pun tak suka kat kita. Okey kan? Asyik kita nak melawan je kat mak ayah. Okey? Tak boleh. Ketiga, okey, ini yang paling kita takut, iaitu berdosa besar. Nauzubillah min zalik. Okey, semua artinya tiga jawapan ni hanya berada pada individu, tidak melibatkan orang lain, betul kan? Okey, kita tengok pada masyarakat. Apa yang disebut masyarakat? Maksudnya orang keliling kita ni. Apa akan berlaku pada masyarakat sekiranya terdapat yang jenis anak-anak derhaka ni? Okey. Maksudnya pelajar tersebut, anak tersebut, pertama, tidak dihormati oleh masyarakat. Masyarakat dia tengok kalau dia tahu ni anak yang kurang ajar pada mak bapak, okey, masyarakat tak akan hormat dia. Kedua, anggota keluarga berpecah dan susah mendapat pertolongan. Ya. Jadi kalau ada ni menyebabkan keluarga tadi itu dia akan berpecah. Okey. Yang ketiga, susah untuk mendapat kawan yang baik. Okey, orang yang neraka ni pergi mana-mana pun orang tak nak kawan. Okey ya. Okey, ini kesan akibat dalam masyarakatnya. Bila masyarakat dia tak cerita pasal diri sendiri, dia cerita dalam keadaan keliling kita. Okey ya. Okey. Dan yang ketiga, negara. Negara pula dia tengok dalam aspek yang lebih besar. Okey, apa berlaku pada negara sekiranya ramai anak-anak ni derhaka pada mak ayah. Okey, yang pertama, negara tersebut akan menjadi mundur. Okey. Kedua, ia tidak aman dan makmur. Confirm lah akan berlaku pergaduhan macam-macam kan. Negara je tak stabil. Okey, ketiga, berlakulah pelbagai gejala sosial. Okey. Ya, bila anak-anak tak menghormati mak ayah, maka macam-macam lah akan berlaku. Nauzubillah min zalik, supaya benda-benda yang kita nampak ini tidak terjadi pada kita. Macam mana tak nak bagi jadi pada kita? Kita kena tengok punca dia ni. Okey, kat sinilah punca dia ni lah yang kita perlu tekankan supaya kita janganlah derhaka kepada ibu bapa. Okey. Itu saja yang kita akan belajar hari ini. Harap-harap pelajar sekalian boleh faham. Okey, kalau tak faham nanti boleh tanya. Wallahu alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.